Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh bin Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan tiada pula ia diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Suratul Ikhlas, kemurniaan keesaan Allah. Surah yang ke-112, mengandungi 4 ayat pada juzuk yang ke-30. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Zadul Muta'alim. Jadi kita sambung pengajian kita yang tertangguh beberapa hari. Jadi sambung di muka surat yang ke-18. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kita ambil kat 2 tu, 20 sifat yang tersebut yang wajib bagi Allah terkandunglah di dalam 2 sifat kesempurnaan. Pertama, istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Artinya terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Kedua, iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Artinya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada kepadanya. Yang lain daripadanya kepadanya. Lupa. Kita baca ni sekejap. Fadilat puasa. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza jtanibatil kabair. Atau kama qala
Rawahu Imamul Muslim. Mafhum hadis salawatul khams. Solat 5 waktu, makna dari solat satu waktu ke satu waktu yang 5 waktu tu. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke subuh balik. Kemudian lagi kata Nabi, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumaat ke Jumaat, dari hari Jumaat sampailah hari Jumaat yang seterusnya. Wa ramadanu ila ramadan, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lain, maknanya yang akan datang. Dari bulan Ramadan ni sampailah Ramadan yang akan datang. Kalau kita puasa tu betul-betul dengan penuh keikhlasan, yang macam kita dah baca dah sebelum ni, penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala kepada Allah SWT, man shoma ramadana imanan wahtisaban tu. Kalau kita puasa dengan imanan dan kita puasa dengan wahtisaban, dari satu waktu semayang ke satu waktu semayang, dari Jumaat ke Jumaat, dari Ramadan ke Ramadan akan datang, apa jadi? Mukaffiratu lima bainahunna izajtanibatil kabair. Iaitulah mukaffiratu lima bainahunna, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara masing-masing. Masing-masing di sini waktu-waktu tadi. Allah akan hapuskan segala kesalahan ataupun dosa-dosa antara satu waktu semayang ke satu waktu semayang, daripada Jumaat ke Jumaat, daripada Ramadan ke Ramadan. Tapi dengan syarat, dia ada syarat dia. Izaj tanibatil kabair. Kuat bunyi mata. Izaj tanibatil kabair, artinya iza tu maknanya apabila, ataupun dengan kata lain ijtanibatil kabair, menjauhkan akan dosa-dosa yang besar. Maknanya hadis ni kata, kalau kita puasa betul-betul bulan Ramadan ni, puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan pahala daripada Allah. Maksud mengharap penuh pahala daripada Allah tu maknanya dengan penuh keikhlasan. Bukan puasa olok-olok, bukan puasa sebab orang suruh ke apa ke, tak. Puasa betul-betul lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau Allah terima amalan tu, dari satu waktu semayang ke satu waktu semayang, dari Jumaat ke Jumaat, daripada Ramadan sekarang sampai Ramadan akan datang, yakni setahun, Allah akan hapuskan segala dosa dalam tempoh tu. Dalam tempoh dari satu waktu semayang ke satu waktu semayang, dari Jumaat sampai Jumaat seminggu, daripada Ramadan ke Ramadan setahun, Allah akan hapus segala dosa-dosa tu. Tapi dengan syarat idzajtanibatil kabair, selagi mana dia menjauhkan dirinya daripada dosa-dosa yang besar. Selagi mana dia tak buat dosa-dosa besar, akan terhapus segala dosa. Jadi kalau kita puasa dah elok-elok, puasa dengan penuh iman, puasa dengan penuh mengharapkan pahala, keikhlasan daripada Allah Ta'ala, kemudian kita jaga je diri kita jangan terjebak dengan dosa-dosa yang besar, maka insya-Allah setakat dosa-dosa yang kecil tu, insya-Allah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang lagi Maha Pengampun akan mengampunkan segala dosa-dosa yang tadi tu. Jadi itu berkenaan dengan fadilat bulan Ramadan, bulan yang hebat, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan, bulan maghfirah, bulan keampunan. Dan kita sambung, baru masuk ke kitab kita ni. Masuk kitab kita ni. Jadi baik, ni tajuk baru, bukan tajuk baru macam mana, masih lagi dalam sifat 20, cumanya bahagian yang baru. Dia simpulkan lagi. Baik, jadi kita dah belajar sebelum ni 20 sifat. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Maka jumlahnya adalah 41. 20 wajib, 20 mustahil, dan satu harus. Jadi daripada 41 ni, ulama membahagikannya pula kepada dua kumpulan besar. Membahagikannya kepada dua kumpulan besar untuk memudahkan lagi kita memahami keseluruhannya. Maka di sini dia kata 20 sifat yang tersebut, yakni yang kita belajar sebelum ni, yang wajib bagi Allah, terkandunglah di dalam dua sifat kesempurnaan. Jadi 20 sifat tu dia termasuk di dalam dua kumpulan sifat kesempurnaan ni, dua kumpulan yang besar ni. Apa dia? Iaitu satu istighna, satu lagi iftiqar, nama dia.
Sekarang buat kumpulan baru daripada keseluruhan 20 sifat ni. Satu kumpulan namanya istiqna', satu lagi kumpulan namanya iftiqar. Macam mana nak eja istiqna' boleh tengok dalam kitab. Istiqna' eja dia alif sin ta ghain nun istiqna'. Kemudian satu lagi kumpulan iftiqaru. Ejaan dia alif fa ta qaf alif ra, iftiqar. Apa benda dua ni? Yang ni kita nak kupas pada malam ni. Pertama istiqna' dulu. Istiqna' tu ayat lengkap dia gini. Istiqna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Itu yang penuhnya lah. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu artinya istiqna' ni asal katanya ghana'. Ghaniyun. Ghani atau ghana' tu artinya kaya. Jadi istiqna' artinya terkaya Allah Ta'ala. Sebab tu dia tulis itu istiqna'ul ilahi. Ilahi itu Tuhan lah. Jadi terkaya Tuhan. An daripada kulli setiap ma sesuatu siwahu selain daripada Allah. Jadi maknanya terkaya Tuhan, yakni terkaya Allah Ta'ala daripada setiap sesuatu selain daripadanya. Maknanya Allah terkaya daripada yang lain-lain. Jadi ya sekarang ni kita nak faham makna terkaya tu. Masa nak mengaji dulu pun kita salah faham. Kita ingat kaya ni banyak duit macam itulah kaya. Tapi yang dimaknakan kaya dalam istilah tauhid ni, makna kaya ialah tidak memerlukan apa-apa. Tu kaya. Tu makna kaya. Bukanlah maksud Allah maha kaya tu maknanya Allah banyak duit. Allah tak memerlukan duit. Sebab apa? Sebab kita ni, kita nak kata kita kaya, hakikat tak kaya. Sebab kalau betul kaya, tak payah perlukan apa-apa lah. Tu kaya. Kalau kita masih lagi memerlukan sesuatu, maknanya kita masih lagi kurang. Maknanya kita tak kaya. Kita kurang, sebabkan kita kurang lah kita berhajat pada sesuatu. Ya? Orang yang banyak duit tu hakikat tak kaya lagi. Itu bukan kaya, itu mewah nama dia. Sebab dia banyak duit. Kalau betul dia kaya, duit pun dia tak perlu, tak payahkan duit. Apa nak perlu duit? Kan? Tak payahlah lagi buat bisnes, tak payahlah pergi kerja. Nah, kalau betul kaya tak perlu apa-apa lah. Duduk goyang kaki tak tahu nak buat apa. Sampai tak tahu nak buat apa, tak perlukan apa-apa. Tu betul kaya. Allah tak perlukan apa-apa dan tak perlu buat apa-apa. Cuma Allah nak buat tu ikut suka dia. Bukan atas suruhan, bukan atas perintah siapa-siapa. Tak, Allah saja nak buat. Kita ni buat sesuatu masih lagi atas perintah, masih lagi atas suruhan. Walaupun kita pergi kerja, kita kata itu hak saya lah nak pergi kerja. Tak, tapi masih lagi terpaksa. Kalau tak pergi kerja, siapa nak bayar? Nak kereta hutang, rumah hutang, kan? Jadi terpaksa kena pergi kerja. Sama ada kerja sendiri atau kerja dengan orang. Kerja sendiri pun, bisnes pun sama juga, terpaksa semua tu. Sebab memerlukan duit untuk nak hidup. Jadi maknanya hidup kita makhluk semuanya kekurangan. Adapun Allah istiqna'u ilahi an kulli ma siwahu. Allah terkaya daripada setiap sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi nak mudah fahamnya, tukar perkataan istiqna' kaya tu kepada makna tak memerlukan. Lagi senang kita nak nampak. Jadi kalau kita tafsir, kita terjemah dia, ayat ni kata terkaya Tuhan daripada setiap sesuatu selain daripada Allah. Jadi kita tukar terkaya tu tak memerlukan. Tidak memerlukan Allah tidak memerlukan apa-apa selain daripada setiap sesuatu daripada selain daripada Allah. Allah tak memerlukan apa-apa pun. Makhluknya ke apa ke, malaikat ke, tak kisah siapa pun, Allah tak perlukan. Dan kalau Allah tak perlukan, kenapa Allah cipta kita? Kenapa Allah cipta kita? Pandang tak? Kenapa Allah cipta kita? Suka hati Allah tu nak faham. Nak faham dah tu. Yang ni yang kita belajar daripada awal hari tu, daripada sifat yang pertama wujud sampailah kaunuhu mutakaliman. Pokok dia hak Allah segala-galanya. Suka hati Allah. Allah nak buat apa? Allah nak buat A, nak buat B, nak buat C. Itu yang Tok Guru kami, Tok Guru kita lah. Tok Guru kita kata, ibarat contoh, kita beli 3 ekor ikan.
dari pasar, dari kedai Ustaz Amjad. 3 ekor ikan. Sama, tiga-tiga tu sama. Dua lah beli, satu lagi dapat kat beruah. Jadi ada 3. Tiga-tiga ni sama. Satu yang pertama tu kita buat masak kicap. Buat masak kicap. Sebab suka hitam-hitam sikit. Buat masak kicap. Yang kedua dia buat bakar. Yang ketiga, buat apa? Tiga buat apa? Kari. Kari mama. Yang tiga buat kari. Ulang balik Yang pertama ikan yang pertama dia buat masak kicap. Ikan kedua dia buat dia buat bakar. Ikan ketiga dia buat kari. Tiba-tiba ikan yang kena bakar ni, tengah-tengah kena bakar tu, dia kata, asal saya kena bakar? Kan? Kenapa saya tak buat masak kicap pula? Saya teruk kena bakar dengan api kan. Dia elok kena masak kicap. Yang masak kicap lah komplain, asal masak kicap hitam, kata. Kenapa tak buat masak macam masak kari? Tak adalah hitam sangat kan? Komplain. Boleh komplain ke? Tak boleh komplain. Kita tonyoh ikan tu, pijak lunyai tak? Kau hajar punya ikan. Aku dah beli hang milik aku. Aku nak bakar ke, aku nak masak kicap ke, aku nak masak kari ke, nak beli lepas bayar duit dekat ayah Ustaz Amjad, baling tu ikan. Baling tu atas jalan, lori datang lenyek. Ayah Ustaz Amjad kata, kenapa baling ikan tu? Sekati aku, ikan aku. Tu nak bagi faham. Hak milik dia tu kata Maliki Yaumiddin, raja, milik Allah. Tu kita ni milik Allah. Tu yang kita nak belajar ni, keseluruhan sifat ni kita nak faham, kita semua makhluk adalah milik Allah. Tu yang dimaksudkan istighna. Jadi bila milik, apa saja Allah buat sukati Allah, tapi Allah tak memerlukan. Macam kita tadi, walaupun kita beli ikan tadi, kita milik ikan. Betul, ikan tu milik kita, tapi masih lagi kita beli atas kerana kita memerlukan dia. Kenapa memerlukan dia? Sebab kita nak makan dia. Allah milik kita, tapi Allah tak memerlukan kita. Tu beza. Jangan ingat setiap satu yang dimiliki diperlukan. Tak. Allah tak. Kita setiap yang kita milik kita perlukan. Sebab tu kita beli. Kenapa kita milik telefon ni? Kenapa kita beli telefon? Sebab kita memerlukan telefon. Kita beli kereta sebab kita memerlukan kereta nak jalan ke tempat. Allah milik kita, Allah tak perlukan kita. Jadi bila Allah tak perlukan kita, jangan kita rasa kita hebat dengan segala amal kita. Kerana amal kita tu maksudnya adalah untuk diri kita balik. Bukan Allah yang memerlukan amal kita. Bukan Allah macam Allah, bukanlah maksud Allah merayu, tolonglah semayang, sujudlah kepada saya. Tak. Mu nak semayang ke tak nak semayang, lantak kamu, aku sikit tak heran. Seolah-olah begitulah Allah kata. Tu yang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku tu. Untuk itu maknanya fadilatnya balik pada kita. Kamu sembah aku tu sebab kamu yang perlukan aku, bukan aku yang perlukan kamu. Tu maksud dia. Jadi bila faham benda ni kan, kita segala-galanya kita ni milik Allah. Kita serah pada Allah lah. Lepas tu kita jangan banyak tanya kan. Ustaz, kenapalah Allah buat hidup saya macam ni? Kenapalah? Apa? Sebab kamu tu makhluk yang dia cipta, sukati dia nak buat apa kat atas kamu. Dia nak buat apa ke? Contoh, sebab tu ulama sufi dia faham, bila kita semayang ni, kita ibadat banyak-banyak ni, semayang tarawih kat 20 rakaat, 40 rakaat pun ada. Hebat ibadat ni, tiba-tiba masuk neraka. Boleh tak nak komplain? Kalau dia komplain, maknanya dia tak faham tauhid ni. Maknanya iman dia tak mantap betul. Iman dia tak betul. Kalau macam tu bukan wali tu. Tu bukan ahli sufi kalau itu. Kalau ahli sufi dia faham sungguh. Ibadat yang dia buat bukanlah maksudnya wajib dia boleh masuk syurga. Ibadat yang dia buat atas sebab kehambaan dia pada Allah. Sebab dia merasa dia ni hamba pada Allah, maka wajib dia kena tunduk pada Allah. Wajib dia kena taat pada perintah Allah, sekalipun Allah tak membalas segala bentuk ibadat yang dia buat. Kita ni masih lagi kata ulama bukan tak diiman, tapi imannya lemah. Jadi kita buat sesuatu bersebab. Kita buat ibadat masih lagi sebab nak pahala. Kita buat ibadat sebab nak syurga dan sebagainya. Kita mengaji sebab nak alim. Kita ada sebab-sebab tu. Kan? Tak apalah peringkat permulaan kata ulama.
Bukan maksudnya tak terbatal iman. Ada iman, cumanya imannya tidak mantap lagi. Tapi kalau orang yang sudah mencapai tahap iman yang mantap, iman yang kukuh, iman para wali, ulama, iman seperti para nabi dan sebagainya, iman-iman yang tinggi begitu, mereka buat bukan lagi kerana sebab, tapi buat mereka sebab mereka tu satu je, lillahi ta'ala, kerana Allah saja. Maknanya sekalipun kalau apa yang mereka ibadatkan ni Allah tak balas dengan pahala, mereka tak akan minta dan mereka tak akan pertikaikan. Kerana ibadat itu wajib atas mereka, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga. Tapi wajib sebab apa? Sebab memang dia kena buat. Sebab apa dia kena buat? Sebab dia tu Allah cipta dia. Jadi atas rasa malu, rasa orang cakap apa, nak kata tutang budi, Allah nak balas memang tak boleh balas lah kan. Tapi atas rasa malu, Allah cipta kita, Allah cipta segala amal kita, tiba-tiba kita nak meminta-minta atas amal ibadat tersebut. Jadi malu dia pada Allah. Jadi inilah yang dimaksudkan. Maknanya Allah tak memerlukan segala apa yang kita lakukan, sama ada yang baik atau yang tidak baik. Yang tidak baik lagi lah. Ini kan perkara-perkara yang baik. Jadi jangan ingat dalam perjuangan Islam memerlukan kita untuk duduk dalam perjuangan ni. Bukan Islam yang perlukan kita, tapi kitalah yang perlukan Islam. Perjuangan Islam ni tetap akan berjalan, jihad ni tetap akan berjalan sebab dengan kuasa Allah, dengan perintah Allah. Persoalannya kita duduk dalam mana? Kita duduk dalam perjuangan tu ataupun tidak, atau kita melihat daripada luar sahaja. Kitalah yang memerlukan perjuangan, bukan perjuangan memerlukan kita. Sebab tu kalau orang yang tak nak berjuang, kita tak payah nak merayu-rayu, tolonglah duduk dalam perjuangan ni, saya perlukan awak. Maknanya tak cantik lagi lah tu akidah dia. Sebab jangan, Islam tu martabatnya tinggi, mulia, nak satu benda yang hebat, tiba-tiba kita merendahkan dia dengan meminta-minta pada jalan, pada merayu-rayu pada makhluk. Sebab Islam tu hebat, maka patut dialah yang nak pergi ke Islam. Macam antara orang kaya dengan miskin, orang miskin pergi rumah orang kaya ke orang kaya pergi rumah orang miskin? Patut orang miskin pergi meminta ke orang kaya. Tu contoh macam tu lah dalam kehidupan dunia lah. Jadi begitu juga dalam ni. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam bab mengajar ilmu, Syekh Abdul Samad Al-Palembang pesan, jangan kita meminta-minta untuk mengajar, tapi bila orang meminta kita, barulah kita menunaikannya untuk mengajar dia. Sebab apa? Sebab tahap ilmu agama tu tinggi nilai dia. Bukan untuk nak orang cakap apa, dirayu-rayu ataupun dingemis-ngemis kan. Saya nak ajar, tolonglah terima saya nak mengajar. Bukan maksudnya kita ego tak, tapi kena orang datang minta baru diberi. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Mendatangi. Bukan ilmu tu datang kat kita, kita yang kena datang kat ilmu. Lepas tu ana tengok buat kajian, tengoklah kan kebenaran apa yang dikatakan ulama ni. Itu kata-kata ulama. Mana-mana orang yang dia tunggu je ilmu datang kat dia, susah nak masuk ilmu. Walaupun dia boleh mendengar, mengaji dan sebagainya, tapi berlalu begitu saja, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Dia nak amal pun tak dapat, dia nak faham pun kadang-kadang tak dapat. Tapi orang yang berusaha, bersusah payah nak pergi cari ilmu, kita tengok kesan dia dalam masa singkat, dia boleh dapat dah ilmu, kefahaman. Jadi ilmu perlukan pengorbanan, perlukan kesusahan. Sebab nak menunjukkan bahawa kita yang memerlukan dia, bukan dia memerlukan kita. Kerana apa? Kerana ilmu milik siapa? Milik Allah. Bila kita pergi kepada ilmu sebab nak ilmu, berarti kita nak kepada Allah. Maknanya kita yang nak kepada Allah, bukan Allah yang nak kepada kita. Kita nak tunggu Allah datang kat kita, amboi besar sangat kita. Kita nak tunggu ilmu datang kat kita. Tu yang jadi sifat sombong. Jadi kitalah kena pergi merendahkan diri untuk mendapatkan ilmu Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Dari sudut kefahaman kita kepada kalimah istighna ni. Itulah istighna'u ilahi an kulli ma siwahu. Kemudian yang keduanya, iftiqar. Iftiqar nama penuh dia iftiqaru kulli ma adahu ilahi. Itu nama panjang dia. Apa makna dia? Iftiqar tu maknanya makna ringkas dia lah. Iftiqar ni setiap sesuatu memerlukan dia, memerlukan Allah.
Kan? Tu. Contoh dalam suratul Ikhlas yang kita bacakan di awal kuliah tadi. Ayat yang ke berapa? Ayat kedua, kan? Allahus Samad. As-Samad alif lam shad mim dal tu, As-Samad tu artinya setiap sesuatu perlukan Allah. Tu Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat kepada Allah. Itu iftikar tu. Jadi iftikar berkehendak atau memerlukan kulli, setiap sesuatu, setiap sesuatu memerlukan Allah. Adahu ilaihi. Kepadanya. Setiap sesuatu tu yang lain daripada Allah tu, setiap sesuatu tu memerlukan kepadanya, ilaihi, kepada Allah. Ilah tu kepada, hi tu nya situ nya Allah. Setiap sesuatu selain daripada Allah memerlukan Allah. Tu yang kedua, iftikar. Jadi itulah penerangan untuk iftikar dan istighna. Istighna kita simpulkan balik. Istighna menunjukkan Allah tak memerlukan apa-apa. Iftikar menunjukkan semua makhluk memerlukan Allah. Jadi dia tak boleh satu je. Kalau kita contoh kita belajar istighna je, Allah tak memerlukan apa-apa. Habis yang lain tu jadi untuk nak balas balik, yang lain tu pula memerlukan Allah. Jadi maknanya Allah tak perlukan kita semua, tapi kita semualah yang memerlukan Allah. Dari sudut bahasa Arab dia, Allah tak memerlukan apa-apa tu, Allah tak memerlukan kita semua tu, perkataan dia istighna. Dan kita semua memerlukan Allah tu, perkataan dia iftikar. Itu dari sudut term bahasa je, perkataan. Yang pentingnya kefahaman. Faham tu penting. Jangan duk hafal istighna iftikar, istighna iftikar, kan? Sampai ke tarawih lagi ingat istighna iftikar. Tanya balik istighna benda, iftikar benda, pening. Istighna tu dia tak nak tu, belakang nak tu bunyi. Pandai. Nampak? Jadi biar faham betul. Istighna tu bukan mesti hafal ke namanya, tapi biar faham artinya. Tapi manakan mungkin kepahaman itu tanpa memahami namanya, kan? Jadi kalau boleh dua-dualah, tapi yang paling pentingnya kefahaman tu. Jadi faham betul-betul apa tu istighna, faham betul-betul apa tu iftikar, supaya kita jelas istighna tu macam mana dan iftikar tu macam mana. Sekali lagi, istighna Allah tak memerlukan apa-apa, iftikar setiap apa-apa ni lah memerlukan Allah. Dia seolah-olah macam berpatah balik begitu. Jadi kemudian nanti kita akan sambung kepada sifat istighna dan iftikar. Jadi daripada dua kumpulan istighna iftikar ni, ulama diambil daripada keseluruhan sifat 20 yang kita mengaji sebelum ni. Daripada 20 sifat tu, dia akan masukkan ke dalam sama ada kumpulan istighna atau kumpulan iftikar. Dia akan pecahkan daripada 20 tu, mungkin sebahagian pergi ke istighna, sebahagian lagi kita pergi ke iftikar. Jadi bila pergi sini, kita akan terang balik sifat 20 tu secara ringkas, apa kaitannya dengan istighna dan apa kaitannya dengan iftikar. Maka kita akan lebih jelas dan faham apa yang sudah kita belajar pada sebelum ni. Dia itulah peningkatan ilmu. Lagi kita mengaji akan meningkatkan lagi kepahaman, insya-Allah. Dia begitu. Tapi mana-mana yang tak apa nak faham, tak apa, teruskan mengaji, jangan putus asa. Kerana mengaji ni dia mengambil masa dan diperlukan pengorbanan. Macam nak sebut tadilah, orang yang macam tunggu ilmu datang je, memang payahlah sikit. Berbanding orang yang pergi usaha cari, tinggalkan negeri tempat asal dia, nak berhijrah, nak bawa duit, habis korban duit dan sebagainya. Selalunya dia dapat lebih sebab korbannya tinggi. Dia hasil ni daripada Allah, nak dapat hasil yang lumayan, korbannya pun mesti lumayan. Lagi tinggi pengorbanan yang dibuat, lagi tinggi ganjaran dan hasil yang akan dia dapat. Tapi lagi kurang pengorbanan yang dibuat, maka kurang jugalah hasil yang dia dapat. Dia begitu. Allah itu maha adil. Jadi kalau kita nak ganjaran yang hebat daripada Allah, kena tingkatkan ketinggian pengorbanan yang kita lakukan. Maksud korban apa dia? Bukannya maksudnya baju ni dah lusuh bagi Kak Borhan. Itu bukan korban. Itu memang dah tak nak pakai, baru bagi kat orang. Maksud korban ni benda yang dia suka sangat, benda yang dia sayang, dia sanggup memberikannya kepada yang lain. Dalam istilah korban pada Allah, benda yang dia suka tu dia sanggup beri kepada Allah.
Masa yang dia ada ni, dia lebih sonok nak duduk saja main game ke apa ke, tengok YouTube ke sebagainya. Tapi dia gunakan masa yang dia ada ni untuk mengaji ilmu agama Allah, untuk Allah. Maka itu panggil pengorbanan. Bila korbannya tinggi, ganjaran Allah lebih tinggi pada dia. Kan? Jadi begitulah. Jadi yang itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ni, dan insya-Allah kita dipertemukan lagi pada sesi pengajian yang akan datang. Seterusnya pembahagian istinad dan iftiqah dari sudut sifat 20 tu sendiri. Jadi sekadar tu, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dzunubana ya Allah dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.